Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa taba'ahu wa lahu ila yaumid ma ba'. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbih wa thawabi maghfirati wa ridwani wa husni khatimah 'inda al maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ibtigha'a syafa'ati yawmal qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salihah syamila khairatid dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung pengajian daripada kitab Ar-Rahiqil Makhtum, iaitu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah taala tingkatkan darajatnya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang banyak daripada apa yang ditinggalkan oleh beliau. Dan kita terus masih dalam tajuk perang Uhud kan, muka surat 413, pulang ke Madinah, kepasrahan yang luar biasa. Kita tengok apa ni di penghujung-penghujung dah selesai peperangan Uhud, dan dalam keadaan sebahagiannya cedera, ada yang luka parah dan sebagainya. Jadi perjalanan Nabi, kita tahu masa pergi Nabi bersinggah di satu masjid, namanya sekarang ni dipanggil tempat tu, dulu tak ada masjid, dulu Nabi semayang berhenti berkemah di situ. Tapi setelah mutaakhir dia orang buat masjid kenang Nabi singgah di situ. Nama dinamakan masjid tu Masjid Dir'i. Huruf ain belakangnya, jadi kita sebut Dir', gitulah bahasa Melayu kita kan. Apa makna Dir'i ataupun Dir' tu adalah makna baju besi. Kerana di situlah Nabi singgah masa Nabi nak rehat, selebih kurang sehari semalam di situ. Nabi buka baju besi, simpan sangkut di situ, letak di situ. Jadi dikenang tempat Nabi sangkut baju besi itu dinamakan Masjid Baju Besi, Ad-Dir'. Jadi Nabi singgah di situ sembahyang, dikatakan bermula dari Zuhur sehingga subuh besoknya. Nabi duduk di situ kan, bersama dengan sahabat sambil bincang rancang macam mana strategi dan sebagainya. Sehinggalah lepas subuh esok baru Nabi pergi ke medan Uhud, tempat perang Uhud lah, kan, di kawasan tanah lapang yang dekat dengan gunung Uhud. Dan setelah selesai perang, dikatakan Nabi singgah di satu tempat lain pula. Apa nama masjid tu sekarang saya lupa pula. Disinggah masjid tu sambil Nabi merawat luka-luka parah apa semua ni kan, rehat sekejap, barulah Nabi pulang ke Madinah. Ni perjalanan Nabi masuk ke Madinah, masuk ke Madinah. Akan ada cerita disambut oleh wanita yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok di sini disebut oleh pengarang kitab kita, setelah selesai mengkebumikan jenazah para syuhada. Dan kita tahu dulu dah sebut tentang pengkebumian syuhada, orang mati syahid. Nabi ikut tempat mereka syahid. Kalau di sini dekat-dekat ni ada 5 orang, Nabi korek lubang, masuk 5 orang sekali satu liang. 4 orang, ada yang 7 orang dan sebagainya. Dan sebelum dimasukkan, kalau ramai itu macam 5 nak masuk, Nabi kata jangan letak jenazah kecuali aku datang dulu. Sebab apa? Nabi nak menentukan siapa yang patut duduk depan, diletak di depan sekali, kemudian belakang dia. Jadi kalau kiblat kita macam belakang saya ni kiblat kita kan. Jadi kepala tu kedudukannya di kanan, kalau macam orang situ kanan lah kan, kaki di kiri orang sana. Jadi dia akan susun kepala sini ke belakangnya macam tu, susunan dalam kubur. Dia tak buat memanjang situ, jadi takut kaki kau ni kena kepala kau ni. Tak, dia ikut belakang-belakang. Dia nak letak siapa depan. Nabi bukan main campak itu je, bukan letak ikut dan je. Nabi tanya siapa 5 orang ni yang banyak hafal Quran.
Ni fulan, dia letak depan. Kemudian siapa pula? Nombor 2, 3, 4, 5. Ambil kira hal Quran. Sehingga para ulama buat satu kaedah, kalaulah nak masuk kubur pun queue-nya yang depan Quran dulu. Orang Quran yang banyak. Apatah lagi kita di mahsyar nanti. Dah pasti Allah selesaikan dulu ahli Quran di mahsyar nanti. Orang yang bukan ahli Quran, duduk belakang-belakang lah. Bayangkan nak tunggu berjuta trilion orang punya, ramai lebih-lebih pada tu kan. Jadi ahli Quran diselesaikan dulu. Dipermudahkan urusan mereka. Menandakan syafaat Al-Quran tu sangat hebat. Dunia dah nampak dah syafaat. Syafaat ni bantuan, kelebihan daripada Al-Quran. Jadi, dan memuji serta berdoa kepada Allah, baginda pun berangkat pulang ke Madinah. Dan kita dengar kisah Sayyidina Hanzalah. Dulu kita dah baca tentang bagaimana dia keluar perang tak sempat mandi wajib, kan? Sehingga patut orang mati syahid tak boleh mandi. Kita tak boleh mandikan dia orang, terus tanam je, kan? Haram kita mandikan jenazah orang mati syahid. Berdosa, kita berdosa. Sebab apa? Kita menghilangkan darah dia, luka dia. Sebab luka darah tu walaupun kita nampak kotor, tapi itulah perhiasan bangga dia di akhirat nanti. Tapi Nabi tengok jenazah Sayyidina Hanzalah basah. Sahabat pun nampak menitik air, tap. Kan? Bukan peluh ni air basah banyak macam orang mandikan. Maka Nabi kata dia dimandikan oleh malaikat. Maka Nabi suruh bertanya isteri dia, kenapa malaikat mandikan dia seorang, orang lain tak pun. Oh, rupanya dia tak sempat mandi wajib, malaikat mandikan dia. Baginda pun berangkat pulang ke Madinah. Ternyata kepada baginda bibit kasih sayang dan kepasrahan yang luar biasa yang dipamerkan oleh wanita mukminah. Sebagaimana yang ternyata kepada baginda sikap yang ditunjukkan oleh lelaki mukmin di medan perang. Orang perempuan tak pergi perang. Jadi mereka tunggu apa berita. Berita Nabi ni kena bunuh ke apa sebagainya. Sedangkan orang munafik dah mula cakap. Sebelum selesai perang tu, orang munafik dah sebar-sebar. Nabi habis dah, kena pancung dah, kena tikam dah. Jadi semua tentera Islam rasa lemahnya. Alamak, Nabi dah mati, Nabi dah wafat. Baru akhirnya orang medan Uhud baru tahu lah tu berita palsu. Sebaran WhatsApp yang palsu, kan? Jadi orang Madinah dengar cerita kata Nabi dah kena tikam, kena bunuh. Jadi duk tunggu, macam mana ni? Tengok rombongan balik, nak tahu Nabi kena bunuh ataupun tidak, kan? Apa berita Nabi? Dalam perjalanan baginda ditemui oleh Hamnah binti Jahshin. Namanya Hamnah binti Jahshin, orang wanita. Anak dia 3 orang. Anak dia ikut perang. Dikatakan ketiga-tiga anak dia syahid. Dia diberitahu kabar sedih tentang kematian saudaranya Abdullah bin Jahshin. Saudara dia, sahabat Nabi Abdullah bin Jahshin. Lalu dia mengucap lafaz istirja'. Istirja' apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita elok nasihat orang. Jangan lupa baca istirja'. Apa dia istirja'? Dia pun istirja'. Bukan dia. Istirja' tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut macam kita suruh ucap basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Takbir, Allahu akbar. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang itu lafaz yang dituntut untuk kita. Istirja'. Dia koma tu ru'ain lah kalau Arabnya. Istirja' mana apa? Mana kita minta kembali pada Allah. Sebab lafaz inna lillah, kita ni milik Allah dan kepada Allah lah kita balik nanti. Bila sebut inna lillah berarti kita ni milik Allah. Macam mana saya kata buku ni saya punya, handphone ni saya punya, tab ni saya punya, ni masjid punya lah, kan? Air ni saya punya, contoh kan. Terpulang kat saya, air ni saya tak nak lah campak itu, letak nak minum ke nak bagi kat orang, terpulang hak saya punya, kan? Begitu badan kita ni, siapa yang punya? Allah yang punya. Terpulang pada Allah, nak bagi kita sakit, nak bagi kita mati, nak bagi hidup, nak selamat tak selamat, semuanya hak Allah. Terpulang pada dia. Itu istirja'. Dan siapa yang lafaz istirja', maka Allah gantikan musibah dia dengan pahala, kan? Rugi bila orang mati,
Kita lupa nak baca istirja'. Contoh katalah keluarga kita yang terdekat kita sayang meninggal dunia, kita tak baca istirja', dahlah dia dah mati, pahala pun tak dapat, rugi 2 kali ganda. Kurang-kurangnya dia dah pergi kan, mati, kita dapat pahala istirja'. Dan memohon keampunan untuknya, mohon keampunan untuk arwah-arwah lah. Kemudian disampaikan berita sedih. Tuan-tuan ni tengok, kadang-kadang orang kata macam kita pergi dulu kat Su kan ada satu bas lagi yang dia kata tak payah turun lah, buat apa kan, kan ada apa-apa ni kubur je kan. Dia tak tahu ziarah orang syahid ni, Nabi minta ampun untuk orang mati syahid. Orang mati syahid ada dosa tak? Allah padam semua dosa dia, tak ada apa dah. Kenapa Nabi minta ampun untuk dia lagi? Dan Nabi suruh sahabat-sahabat, cukup setahun perang Uhud, tahun 3, tahun 4 Nabi kata pergilah kamu ziarah Uhud, pergi ziarah, minta ampun untuk dia orang, istighfar untuk dia orang. Kenapa nak minta ampun untuk dia orang sedangkan dia tak ada dosa dah, habis dah, ampun dah. Nabi kata man salla alal maghfur ghufir, siapa yang doa untuk orang yang memang dah bersih dosa, yang dapat keampunan kita yang doa ni, yang untungnya kita doa untuk dia sedangkan dia tak ada dosa dah, doa ya Allah ampun dosa dia, kita yang dapat keampunan, kita yang dapat pahala. Jadi rugi siapa yang tak pergi menziarahi orang-orang yang saleh, khususnya di sana di Uhud lah. Tapi sekarang ni kalau pergi umrah, walaupun dah buka umrah, tapi orang Malaysia ni masih takut-takut nak pergi pertamanya. Yang kedua, kuarantin dua kali ganda. Sebelum pergi kena kuarantin mungkin seminggu kot dia ringkaskan. Tu pun kalau dilepas oleh Kerajaan Malaysia. Pergi sana kena kuarantin dulu, baru boleh buat umrah. Umrah sekali je dia bagi. Dia tak bagi macam dulu ikut suka nak pergi malam, siang, pagi. Tak ada, dia bagi sekali je. Lepas tu kuarantin, balik. Kan? Tak pergi dah, ziarah-ziarah Uhud ni memang tak boleh pergi dah lah. Rugilah. Tapi tak tahulah, tengok keadaan-keadaan ke depan mungkin dia longgar-longgarkan. Wallahualam. Kemudian disampaikan berita sedih tentang kematian bapa saudaranya sebelah ibunya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan? Siapa dia? Hamnah tadi ni. Ni Hamzah bin Abdul Muttalib ni pak saudara sebelah mak dia. Diceritakan abang dia meninggal, pak saudara meninggal. Dia tak dikatakan dalam ni. Lalu dia mengucap istirja' lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud tak nampaklah kesedihan dia tu, tak nampak kesungguhan dia nak ambil tahu hal orang tu. Padahal dia nak ambil tahu siapa? Nak tanya Nabi kan. Pertama dia beritahu abang dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana Rasulullah? Dia tanya Rasulullah macam mana, cedera tak? Ada cedera tak? Lepas tu dia beritahu Hamzah bin Muttalib dah meninggal syahid. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah macam mana? Tanya Rasulullah juga kan. Kemudian diberitahu kepadanya tentang kematian suaminya Mus'ab bin Umair, syahid. Lalu dia pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia menjerit dengan suara yang tinggi. Lantas Rasulullah bersabda, suami wanita ini ada tempat istimewa di hatinya, hati Rasulullah SAW. Seorang wanita dari Bani Dar kan, datang di mana suaminya, saudaranya, bapanya telah terkorban. Dia 3 keluarga, suami, saudara, abang, pak dia pula terkorban dalam medan perang. Apabila diberitakan kepadanya kematian mereka, dia berkata, jadi apa yang terjadi pada Rasulullah? Dia tak kisah sangat dia orang tu. Semua nak minta tahu tentang Rasulullah. Kenapa? Kerana sayang mereka, prihatin, cinta mereka pada Rasulullah. Sebab kalau suami dia meninggal, dia nak sedih apa? Suami dia dapat syurga, dia tunggu dia nak masuk syurga aje. Kan? Abang ni syurga, syahid, semua tu mampu beri syafaat tolong dia. Mampu beri syafaat tolong dia masuk syurga nanti. Jadi syafaat orang mati syahid, Nabi kata sekurang-kurang dia boleh tolong tarik ahli neraka 70 orang. Kan? 70 orang. Jadi kalau dia nak menangis meraung pun rugi je lah, dia pun tak dapat. Kalau dia pasrah, alhamdulillah syahid dah, kan, kurang-kurangnya dia mungkin termasuk list diselamatkan nanti. Tapi kalau Rasulullah wafat, habis lah kan. Memang sedih, kesedihan yang sangat luar biasa. Sebab tu mereka ambil tahu tentang Rasulullah, apa berlaku pada Nabi, apa berlaku pada Nabi. Nak ambil tahu bagi Nabi selamat je. Nabi selamat, keselamatan kami Islam kan.
Nah tadi dia tanya apa terjadi kepada Rasulullah SAW. Mereka menjawab, Rasulullah SAW selamat wahai Ummu Fulan. Ummu Fulan, Fulan tu kan nama dia. Orang Arab ni kalau kita sebut siapa tu? Itulah orang-orang tu lah, orang tu kan. Orang Arab dia sebut Fulan. Fulan-fulan tu lah. Fulan-fulan kita cedok Arab punya. Kan. Ummu Fulan, dia alhamdulillah sebagaimana yang kau mahukan. Dia sihat, maksudnya Rasulullah ni selamat. Macam mana kau nak dia selamat, dia memang selamat. Wanita tu berkata, tunjukkan pada aku, tak puas hati lagi. Orang kata Rasulullah selamat, dia tak puas hati. Aku mana-mana Rasulullah, mana-mana aku nak tengok dia. Kan? Biar aku sendiri melihatnya sendiri. Masya Allah. Punya dia orang tebalnya cinta pada Rasulullah SAW luar biasa. Kita agak-agak kalau cerita perang Rasulullah dengan ada suami kita, memang tak ambil tahu Rasulullah. Tanya suami macam mana, suami kena ambil tahu suami kita aja. Tengok bagaimana. Sebab tu Nabi sebut la yu'min, wallah la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi kata demi Allah belum lengkap iman sehinggalah dia mencintai aku, kata Nabi. Siapa ni orang beriman ni mencintai aku melebihi anaknya, bapaknya, keluarganya, hartanya, malah melebihi diri dia sendiri. Ini kita tak faham ni. Macam mana kita nak sayang orang lain lebih pada diri sendiri. Ini sahabat semua lulus, dah praktikal mereka macam tu, sehingga sanggup kalau anak panah datang belakang dan Nabi, biar dia tahan. Dia jatuh dah, anak panah lagi, dia sanggup bangun untuk tahan. Biar terpacak sini, terpacaklah dahi pun, terpacaklah tangan dia pun. Yang penting jangan bagi sampai pada Rasulullah. Itu cinta Nabi lebih pada diri sendiri. Kan? Allahu Akbar. Kita nak ajak main dengar kisah Nabi je pun, tak boleh lah, nak kena basuh kain lagi ni kan. Penting kainnya lagi, pentingnya masak dia, makan. Tak makan lagi, makan roti canai dulu. Biarlah. Nak suruh dengar kisah Nabi je pun tak ada ni. Tu kelemahan kita dah semualah kan. Para sahabat, ya Allah, sanggup biar dia kena dulu, tak apa. Kan. Maka disebutkan Ibnu Sa'ad pula, sehingga dikatakan lalu Rasulullah SAW ditunjukkan kepadanya Rasulullah, sehingga apabila benar-benar dia telah melihat Rasulullah, dia pun berkata, semua musibah selepas dapat melihatmu, perkara itu kecil. Musibah kan, meninggal bapa, meninggal suami, meninggal saudara, meninggal, tu musibah. Tapi musibah tu akan hilang bila aku tengok engkau selamat ya Rasulullah. Tak ada apa-apa dah. Masya Allah kan. Bila tengok Rasulullah, tenang. Yang lain musibah pun tak ada apa-apa, dia kecil, hal punya kecil je. Jadi kita lah sayang ke anak semua kan. Beritahu yang ni hilang, orang perompak curi ataupun rumah terbakar, tengok-tengok anak selamat, tak apalah rumah terbakar, anak, yang penting anak selamat. Negara yang tu besar pun dah jadi kecil. Mereka tak, yang penting Rasulullah selamat. Ibnu Sa'ad bin Mu'adh, Ibu Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh sahabat Nabi, pejuang yang hebat. Sa'ad bin Mu'adh ni lah, waktu dia meninggal dunia, dia muda lagi, 20-an, tapi dia jadi pemimpin kabilah dia, pemimpin masyarakat, ketua kampung dia, kabilah yang besar. Sebab dia bila dia masuk Islam, dia kumpul semua orang kampung dia, suruh masuk Islam. Semua masuk Islam kecuali seorang tak terima, dia lari. Tapi akhirnya dalam perang Uhud ni, orang yang tak masuk Islam tu lari pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Ni tengah sibuk nak mula perang ni, dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam. Rasulullah syahadah dia tanya Rasulullah, aku dah masuk Islam, sekarang nak buat apa? Rasulullah kata, sekarang ni kau pegang pedang, masuk lawan musuh. Masuk, dia syahid. Tak sempat semayang, tak sempat apa segalanya, baru masuk Islam, terus mati. Rasulullah, bila sahabat baca nama kan, dah mati, si fulan ni tak berani kata syahid, sebab dia baru je masuk Islam, tak sempat semayang, tak sempat apa. Rasulullah kata dia di dalam syurga, syahid. Jadi Sa'ad bin Mu'adh bila meninggal dunia, maka Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, bangun melompat. Lompat maksudnya bangun dengan cepat. Orang terkejut, Nabi cepat macam mana? Nabi kata, Jibril beritahu pada aku, Mu'adh dah wafat. Sa'ad bin Mu'adh. Rasulullah bangun dan pakai selipar dan lari, maksudnya jalan dengan laju cepat,
Sehingga sahabat-sahabat kejar Nabi, ada yang terputus tali kasut, tali selipar terputus, tak sempat nak kejar Nabi pergi mana ni, apa sebab ni, tak tahu apa sebab. Tahulah mati tapi berlari macam tu. Rupanya Nabi kata, aku berlari cepat nak pergi selesaikan jenazah Sa'ad bin Mu'adh, kerana malaikat tu sibuk dah, berlari-lari malaikat datang nak mandikan jenazah dia. Aku tak nak, aku yang nak mandikan dia. Hebat Sa'ad bin Mu'adh ni. Sayang kerana apa? Dia jadi sebab hidayah seluruh masyarakat. Sehingga dikatakan hari kematian dia, arasy Allah bergegar dalam hadis. Bergegar kerana sedih, semua penduduk langit sedih kematian Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Mu'adh dalam perang Uhud ada, datang berlari-lari kepada baginda. Tak kala Sa'ad sedang memegang tali pengekang kudanya. Maksud Sa'ad tak wafatlah dalam perang ni, dia meninggal dalam 6 Hijrah kot tak salah. Ni masih 3 Hijrah cerita ni. Lantas Sa'ad berkata, wahai Rasulullah SAW, itu ibuku. Rasulullah SAW berkata, selamat datang untuknya. Lalu Rasulullah SAW berhenti menantinya. Setelah ibunya hampir, baginda mengucap takziah atas kematian putranya Amru bin Mu'adh, adik pada Sa'ad. Lantas dia menjawab, bila saya melihat engkau selamat ya Rasulullah, maka terasa kecil olehku musibah tu. Anak meninggal pun tak kisah, yang penting kau selamat ya Rasulullah. Allahu Akbar. Inilah iman yang sangat tebal kepada Rasulullah SAW, yang patut kita juga tiru-tiru macam tu. Memang kita lemah lah, kita tahu kita tak semampu dewang-dewang ni, para sahabat Nabi. Tapi sekurangnya kita ada cinta, sayang nak ambil tahu hal Nabi, nak dengar kisahnya, nak belajar tentangnya, sunnahnya dan sebagainya. Kemudian baginda berdoa kepada keluarga mereka yang terbunuh. Setelah itu baginda berkata, hai ibu Sa'ad, terimalah berita gembira dan siarkan berita ini kepada keluarga mereka, bahawa sanak saudara mereka yang terbunuh sedang berkawan-kawan semuanya di dalam syurga. Dah happy dah dia orang ni, yang meninggal dunia ni dah berseronok-seronok, happy dalam syurga dah. Dan mereka telah dibenarkan untuk memberikan syafaat kepada semua ahli keluarganya. Masya Allah. Ahli keluarga selamat kalau syahidnya diterima oleh Allah Ta'ala. Sedih memang, sedih tu lumrah kita lah, hilang anak meninggal sedih kan. Tapi sedihnya biar sedih mengekalkan kita punya pahala, menghapuskan dosa. Bukan sedih sampai datang dosa hapus pahala. Ni sedih mengacau, kenapa lah tu lah, aku kata jangan pergi juga, degil betul lah. Mulut duk pokpet. Nabi kata orang tu kena azab sebab ni, sebab mulut. Tak kena azab sebab ni, sebab sedih, meleleh mata kan, tu tak kena azab. Tapi yang kena azab sebab ni mulut pokpet cakap tak betul-betul. Ibu Sa'ad menjawab, kami redha wahai Rasulullah. Siapa lagi yang patut menangisi mereka setelah mendapat berita ini? Tak patut menangis dah kami ni, sebab dapat berita mereka ni syahid. Syahid kami dah seronok dah, tak payah sedih dah. Kemudian dia berkata lagi, wahai Rasulullah, berdoalah untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka. Maksudnya doa untuk isteri dia orang, anak-anak dia orang yang sedih ni. Lalu Rasulullah pun berdoa lagi, ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka dan tampungkanlah bencana yang menimpa mereka, serta gantikanlah yang lebih baik untuk orang-orang yang ditinggalkan. Ini doa yang patut, doa musibah ni. Allahumma ajur fi musibatina, kalau musibah kita lah kena kita kan, kita baca, ya Allah, beri pahala atas musibah yang aku hadapi, gantilah yang lebih baik daripada apa yang hilang kan. Tapi kalau kat orang, Allah ma'jur fi musibatihim, ya Allah, berilah pahala kepada musibah mereka semua kan, dan gantikanlah yang lebih baik kepada mereka kan. Lebih baik itu mungkin yang mati nak hidup balik macam mana, tak boleh dah ganti kan. Ganti pahala, syurga kan, dan kegembiraan. Allah ma'adhib huzna qulubihim. Ni kita kadang-kadang memanglah ada ketika kita pun sedih dengan berita-berita apa je lah. Boleh kita doa, ya Allah, hilangkanlah kesedihan hatiku. Kita sedih nak pergi tanya siapa lah, saya nak mengadu, nak lepaskan kesedihan ni. Tak payah, Allah ada kan. Doa, ya Allah, aku sedih dengan berita ni, hilang ni. Ya Allah, sedihnya air tak ada, ya Allah kan, terputus air, sedih, mengadu pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala, hilangkan kesedihan kita, ganti yang lebih baik kan. Masya-Allah. Okey, Allah ma'adhib
huzna qulubina, ni kita doa untuk kita pula lah. Allahumma adhib huzna qulubina, ya Allah hilangkanlah kesedihan hati kami, wajbur musibatina, dan berilah pahala kepada musibah kami, wa ahsinil khalfa ala, dan berikanlah gantian yang lebih baik. Rasulullah berada di Madinah. Dah sampai Madinah, Rasulullah SAW sampai di Madinah pada petang hari Sabtu 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Apabila sampai kepada keluarganya, baginda menghulurkan pedangnya kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha seraya berkata, bersihkanlah darah di pedang ini, hai putriku. Demi Allah, ia telah membenarkan aku pada hari ini. Maksudnya pedang ni membenarkan aku. Pedang ni nak guna untuk perang lawan musuh, betul-betul digunakan. Tak salah guna. Ali bin Abi Talib, menantu dia, juga turut menghulurkan pedangnya seraya berkata, bersihkan ini juga. Demi Allah, ia telah membenarkan aku pada hari ini. Kan? Apa dia? Bahasa Arab. Fa wallahi laqad sadaqani al-yawm. Pedang ni telah membenarkan apa yang sepatutnya. So janji pedang ni nak guna untuk lawan musuh, yang betul-betul lawan musuh. Sebab tu fitnah akhir zaman nanti, kita akhir zaman mungkin dah berlaku sekarang di sebagian tempat. Nabi kata bila fitnah akhir zaman nanti, orang Islam akan berbunuh-bunuh sama orang Islam. Kan? Dan ketika tu para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kami menghadapi situasi huru hara sampai orang Islam nak bunuh orang Islam sendiri, apa nasihat engkau ya Rasulullah? Maka Nabi kata, nasihat aku supaya kamu ambil pedang-pedang kamu, hancurkan pedang kau, patah-patahkan pedang. Anak panah, patah-patahkan anak panah. Maksudnya jangan simpan pedang, jangan simpan anak panah. Kalau kita pistol lah, kan, tak payah. Sebab apa? Sebab takut kita guna bunuh orang Islam. Dia serang, orang Islam masuk, kita bunuh dia. Kan? Itu para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau dia serang masuk rumah kami, dah pedang dah hancur, macam mana? Nabi kata, kalau dia masuk, dia angkat pedang nak bunuh engkau, engkau takut dengan pedang dia, engkau ambil kain tutup muka, serah diri. Ni situasi perang, bukan situasi perompak masuk rumah. Lain-lain. Perompak masuk rumah lain, orang nak rogol masuk rumah lain. Itu cerita lain. Itu kita kena lawan, kita mempertahankan. Ni bukan perang. Maksud situasi perang akhir zaman nanti, huru hara, maka ketika tu Nabi tak bagi kita bunuh dia. Sebab kadang-kadang orang yang perang macam di Syria sekarang, yang tembak orang Islam sendiri, dia pun Allahu Akbar, la ilaha illallah, tembak orang Islam. Ya, orang Islam pun la ilaha illallah, Allah Akbar. Yang ni pun la ilaha illallah, yang ni pun la ilaha illallah. Yang tu kalau boleh kita orang beriman jangan lawan, biar kita terbunuh. Nabi kata kalau kau mati dibunuh oleh dia, engkau dapat pahala dia, dia bawa dosa engkau balik. Dosa kau bersih, dia yang tanggung segala dosa kita. Itu akhir zaman nanti. Malah akhir zaman apa yang Nabi sebut semua lengkap. Seperti Nabi kata, akhir zaman nanti satu fitnah, satu perkataan fitnah sampai ke ufuk angkasa. Mungkin zaman dulu tak faham macam mana satu perkataan boleh sampai ke angkasa. Kita sekarang satelit, kan, internet sampai ke sana, sebar seluruh dunia. Dia kata satu perkataan sampai ke angkasa sana, tersebar seluruh dunia. Apa yang Nabi sebut real yang berlaku sekarang. Masya Allah. Jadi kita tengok ni, bila Sayyidina Ali kata tolong, kerana pedang ni membenarkan tanggungjawab pedang ni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau benar-benar telah berjuang, sungguh Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah juga bersamamu benar-benar berjuang. Dujanah syahid kot, antara orang yang syahid ni. Mereka juga berjuang. Okay. Angka kematian dua pihak, riwayat terkenal kebanyakan sekata bahawa angka korban tentera-tentera Islam ialah seramai 70 orang. Syahid 70 orang, yang kebanyakannya atas gunung pemanah, bukit pemanah tu kan, kita sebut bukit Romah tu. Romah tu tempat Nabi tempatkan 50 orang pemanah, 30 daripada ni syahid.
Dan kebanyakan mereka terdiri daripada kalangan orang Ansar. Ansar ni orang Madinah. Dari kalangan orang Ansar yang terbunuh ialah seramai 65 orang. Muhajirin 5 orang je kan. 41 daripadanya kabilah Khazraj, sementara 24 lagi daripada kabilah Aus, dan seorang daripada bangsa Yahudi, orang Islam lah. Sementara syuhada Muhajirin pula seramai 4 orang, seorang Yahudi Madinah. Di pihak musyrikin, angka korban mereka ialah seramai 22 orang seperti dilaporkan oleh Ibnu Ishaq. Namun menurut bancian yang terperinci setelah membawa penyelidikan tentang seluruh aspek peperangan itu yang disebutkan oleh pakar peperangan dan sejarah yang memuatkan angka korban tentera musyrikin dalam episod-episod perang itu, ternyata ianya menunjukkan bahawa bilangan mereka yang terkorban ialah 37 orang, bukan 22 orang. Wallahu alam. Itu khilaf para ulama. Keadaan berjaga-jaga di Madinah pada malam Ahad, tadi sampai pagi Sabtu kan, petang hari Sabtu, malam Ahad tu 8 Syawal tahun 3 Hijrah. Selepas kembali mereka dari medan Uhud, orang Islam di Madinah berada dalam situasi berjaga-jaga. Kenapa? Takut orang musuh serang balas, masuk ke Madinah pula kan. Berjaga-jagalah. Mereka bermalam dengan mengawal lubang-lubang dan pintu-pintu masuk Madinah, sekalipun dalam suasana yang diselubungi keletihan dan kesukaran yang menimpa mereka. Panglima tertinggi mereka iaitu Rasulullah SAW diberi kawalan khas kerana bimbang sebarang kemungkinan yang mungkin terjadi dari segenap segi. Peperangan Hamra al-Asad, satu siri peperangan kecil, Hamra al-Asad. Okey, itu mungkin selesai perang Uhud di situ. Jadi perang Uhud ni satu peperangan yang sangat mencabar dan menjadi asbab kepada musyrikin akan kalah mati terus. Jadi sebab tu hikmah kata para ulama, kenapa Allah biarkan Rasulullah cedera, ramai sahabat terbunuh di medan Uhud sehingga diisytiharkan oleh musyrik orang Mekah, kata Islam kalah. Kenapa Allah biar? Tak boleh Allah bagi goncang bumi ke, bagi kena sampai dia orang mati. Tak. Jadi kadang-kadang musibah yang Allah bagi satu benda pada seseorang bukan kerana Allah benci. Mungkin sebab musibah tu adalah anak tangga kepada kejayaan yang lebih besar. Kan? Macam orang nak kata menega, dia gagal tu bukan gagal, mungkin tangga untuk kejayaan. Jadi dia belajar kesilapan dan sebagainya. Jadi dikatakan perang Uhud ni nampak kekalahan disebabkan itulah orang musyrikin nak datang cabar lagi, nak lawan lagi. Kalaulah yang tu pun mereka kalah teruk, nescaya mereka tak berani lawan, habis takat tu lah. Dia takkan lah, dia serah diri lah kan? Dan ketika tu orang Mekah ni bila kalah, jadi mereka lebih bertambah semangat nak datang lawan lagi. Bila datang lagi, siri kekalahan mereka berturut-turut, tak ada menang dah. Jadi peperangan Hamra al-Asad, pada malam itu Rasulullah SAW memikirkan tentang kedudukan seterusnya. Baginda sangat bimbang kalau tentera musyrikin terfikir bahawa mereka telah mendapat sedikit faedah pun dari kemenangan, tidak mendapat sedikit faedah pun dari kemenangan tersebut yang dapat dikuatkan di medan perang itu. Kalau itu yang mereka fikirkan, tentulah mereka akan menyesal dan berpatah balik untuk melancar serangan ke atas kota Madinah sekali lagi. Ini kira rentetan daripada Uhud tadilah. Nabi fikir, bimbang dia orang patah balik serang sekali lagi ni kan. Lantaran itu baginda mengambil utusan untuk melancarkan operasi mengusir tentera Mekah tadi ni. Nabi duk rasa mereka tak balik lagi ni, duk ada di kebun-kebun di sempadan sana. Maka Nabi lancar lagi, jom pergi halau dia orang supaya balik terus ke Mekah kan? Pastikan mereka keluar daripada Madinah. Pakar sejarah perangan menyebut di antara kesimpulannya, Nabi SAW menyeru orang ramai. Ni malam bila? Malam baru balik tadi petang, letih, baru sampai rumah. Malam Nabi ajak keluar lagi pula. Ini pengorbanan yang luar biasa para sahabat Nabi SAW. Sebab itulah sangat derhaka lah kepada sahabat kalau kita pergi Uhud, kita tak tahu hal-hal dia orang ni. Bayangkan dia orang ni mempertahankan Rasulullah sampai begitu kan. Baru sampai petang cedera,
sakit duk ada lagi, darah luka meleleh lagi, Nabi ajak lagi malam tu pergi pula. Allahu Akbar. Nabi SAW menyeru orang ramai untuk mengobarkan semangat mereka untuk keluar menjejaki musuh, iaitu pada pagi hari esoknya setelah selesai perang Uhud, yakni hari Ahad 8 Syawal. Baginda berkata, 3 Hijrah, baginda berkata, jangan keluar bersama kami kecuali mereka yang terlibat dalam perang saja. Orang yang tak pergi perang, tak payah pergi. Lalu Abdullah bin Ubay, kepala munafik itu berkata, dia ni tak pergi perang. Abdullah bin Ubay bin Salul nama dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketua munafik. Dialah yang mempengaruhi sahabat yang baru-baru jinak Islam, akhirnya terpengaruh dengan dia, dah tinggal Nabi SAW. Sehingga dalam perang Uhud dia berjaya untuk mempengaruhi 300 orang munafik seangkatan dengan dia, jangan ikut perang Nabi. Padahal asalnya 1000 kan. Tapi bila dia pengaruh 300, patah balik, bersama Nabi tinggal 700 je. Maka Abdullah bin Ubay, kepala munafik itu berkata, bolehkah aku turut serta bersamamu? Jawab baginda, tidak. Nabi tak bagi. Sebab Nabi nampak dah mereka ni bersemangat bersama dengan Nabi SAW dalam medan Uhud. Bawa orang ni je yang betul-betul nak jaga Nabi. Kalaulah orang yang tak pernah pergi perang, mungkin dia pergi ni semata-mata nak cari kesempatan nak rampas harta orang tu ke, memang niat untuk harta je lah. Tentera Islam menyahut ajakan baginda sekalipun mereka sedang menahan luka yang perit serta kebimbangan yang semakin bertambah. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami patuh. Al-sami'na wa ata'na. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana ayah dia Abdullah bin Jabir, ketua tentera pemanah di atas gunung yang rumah tadi ni kita sebut, gunung Romah. Jadi Jabir, si anak ni, Jabir bin Abdullah meminta izin kepada Nabi untuk turut serta. Katanya, wahai Rasulullah SAW, sungguh saya ini ingin benar untuk turut bersamamu dalam semua peperangan yang engkau sertai. Akan tetapi semalam bapaku menyuruhku menjaga puteri-puterinya yang dia tak pergi Uhud, sebab bapak dia pergi Uhud. Bapak dia suruh jaga anak perempuan dia, adik-adik dia lah. Justru izinkanlah saya menyertaimu hari ini. Lantas Rasulullah SAW pun izin. Sebab dia betul, alasan yang betul lah. Dia dulu memang nak pergi, tapi taat bapak dia suruh jaga adik-adik perempuan yang lain. Lalu berangkatlah Rasulullah dan tentera Islam bersamanya sehingga sampai ke sebuah tempat bernama Hamra al-Asad. Itu sebab nama perang ni Hamra Asad. Iaitu sejauh 8 batu dari Madinah. Di situlah mereka bermarkas, berkemah di situ. Di situ datanglah Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, lantas mengisytiharkan keislamannya. Ada yang mengatakan bahawa dia masih terus dalam syiriknya, maksud dia masih dalam tak Islam. Akan tetapi dia terpanggil untuk beri nasihat kepada Nabi SAW disebabkan Bani Khuza'ah mempunyai pertalian sekutu dengan Bani Hashim. Bani Khuza'ah, dia musuh ketatnya Bani Bakar. Bani Khuza'ah musuh ketat Bani Bakar. Jadi mereka perang ni sejak berapa generasi. Punca air perigi, air telaga. Air telaga duduk dalam Bani Khuza'ah, tapi Bani Bakar datang ambil. Akhirnya berlaku bunuh perang. Itu generasi. Akhirnya bila dia orang tengok Nabi ni ada kekuatan, maka Bani Khuza'ah buat perjanjian dengan keluarga Nabi, Bani Hashim, supaya Bani Hashim, keluarga Nabi ni, jaga kepentingan dia orang. Kalau orang musuh datang, Nabi juga akan mempertahankan. Bani Bakar tengok, dia ni dah berkawan dengan Nabi, kami kawan dengan orang Quraisy, tentera Quraisy. Jadi ini baru siri peperangan tahun 3 Hijrah. Bila berlaku perang pada 6 Hijrah, tahun perang pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, 8 Hijrah, punca daripada dia orang dua ni lah, Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar. Bani Bakar dah tak tahan lah, dia nak cari pasal je nak serang dia orang ni, Bani Khuza'ah. Maka dia pergi pakat dengan penjahat, orang yang jahat-jahat, orang Quraisy ni, main senjata, tolong kami serang, bunuh dia orang ni. Dia orang datang serang hendak tengah malam, bunuh beberapa orang. Bila bunuh, Khuza'ah ni tak nak serang lagi, dia pergi mengadu pada Rasulullah SAW. Barulah Rasulullah hantar tentera ramai untuk kacau orang Quraisy. Sebab Quraisy ni langgar perjanjian, kan? Akhirnya berlakulah pembukaan kota Mekah.
Tu bila 8 Hijrah, punca daripada Bani Khuza'ah. Ini nak ceritanya, dia ni walaupun dia belum Islam, tapi oleh kerana keluarga dia Bani Khuza'ah ni ada perjanjian setia dengan Bani Hashim, keluarga Nabi SAW. Lalu dia pun berkata, wahai Muhammad, demi Allah, sungguh terasa pilu kepada kami apa yang menimpamu dan sahabatmu. Sungguh kami amat berharap agar Allah memberikan kesejahteraan padamu. Lantaran itu Rasulullah SAW menyuruhnya menjaki tentera musyrikin dan membuat helah. Sebab dia masih musyrik, dia belum Islam. Jadi kalau dia sampai jumpa dengan puak musyrik tu pun senanglah dia buat macam kan, dia menyamar. Ternyata bahawa apa yang digusar oleh Rasulullah SAW tentang rancangan orang-orang musyrikin untuk berpatah balik itu adalah benar. Dia orang rupanya Nabi dapat tahu, dia orang tak balik lagi. Tak kala mereka sampai di Ar-Rawha, nama tempat, iaitu sejauh 36 batu dari Madinah, mereka saling kutub mengutuk antara satu sama lain. Setengahnya berkata kepada setengah yang lain, kamu tidak dapat apa-apa pun, kamu hanya dapat melumpuhkan kekuatan mereka sahaja. Kemudian kamu biarkan mereka, sedangkan di kalangan mereka masih ada ketua-ketua yang bakal mengumpulkan semula kekuatan untuk menentang kamu. Ayuh, marilah patah balik. Ini puak-puak musyrik ni, orang Quraisy ni, tentera Quraisy ni kata, duk kutuk Abu Sufyan dan sebagainya. Alah, kita ni tak bunuh terus, tak matikan terus Islam ni, takat melumpuhkan sekejap sikit, tapi dia orang bina kekuatan untuk serang balik. Jomlah kita serang sekali lagi, bunuh Muhammad, hancurkan semua, selesai. Tanggungjawab apa ni, maksudnya misi mereka nak bunuh Islam. Sampai habis mereka sehingga akal umbi, dia kata. Yang nyata idea ini timbul secara spontan di kalangan mereka yang tidak berfikir jauh dan tidak mengukur kekuatan dan semangat dua pihak dengan ukuran yang tepat. Oleh kerana itu, salah seorang ketua mereka yang dituntut melaksanakan rancangan itu adalah Safwan bin Umayyah. Ini antara musuh ketat Islam. Dia berkata, hai kaumku. Tak salah saya, Safwan ni akhir-akhir hayat Nabi dia masuk Islam, tahun 8-9 Hijrah. Dia berkata, hai kaumku, jangan kamu buat begitu, kerana aku bimbang orang-orang Khazraj yang tidak menyertai perang itu telah berkumpul untuk menentang kamu. Khazraj ni orang-orang Madinah lah, masih ada saki-baki yang belum Islam. Masa perang Uhud dia orang tak join, sebab dia orang tak nak tolong orang Islam. Tapi dia orang ni dia kata aku bimbang ni, Nabi apa-apa kan masuk cocok dia orang ke, untuk dia orang naik semangat lawan, sebab ada keluarga mereka yang terbunuh, yang dah Islam. Jadi orang Arab ni semangat kekeluargaan dia tinggi. Pulang sajalah, dia kata tak payahlah, kita balik je lah hari ini, biarkan kita merasai giliran kemenangan, kerana aku merasa tak selamat kalau kamu patah balik. Nanti langsung tidak ada giliran kemenangan untuk kamu. Malangnya pendapatnya ditolak oleh majoriti. Tentera Mekah telah membulatkan tekad untuk patah balik ke Madinah. Tetapi sebelum Abu Sufyan, ni bos paling besar lah kan, dan tenteranya mula berangkat dari lokasi itu, Ma'bad bin Abi Ma'bad Khuzai tadi yang Nabi suruh jadi pengintip kan, dia pun sampai jumpa dengan Abu Sufyan. Sedang Abu Sufyan tidak mengetahui bahawa beliau telah meluk Islam. Ni ceritanya, dia ambil riwayat yang cerita dia masuk Islam dah, baru masuk Islam. Lantas Abu Sufyan berkata, apa ada di belakangmu hai Ma'bad? Kamu datang dari Madinah, kamu nampak apa berlaku di sana tak? Jawab Ma'bad dengan menggunakan taktik perang saraf atau psikologi. Muhammad telah keluar membawa para sahabatnya untuk mencari kamu dalam satu ketumbukan yang tidak pernah aku lihat sebesar itu. Dia pun buat helah. Jadi dalam perang ni cakap menipu kan? Boleh tak menipu? Dalam perang boleh menipu kan? Helah. Dia kata, oh Muhammad datang, tentera berkali ganda daripada siang semalam. Kali ganda, lagi besar lagi banyak lagi kuat lagi, bertambah semangat nak cari kamu. Meluak-luak kemarahan mereka terhadapmu. Orang-orang yang ketinggalan dalam perang, maksudnya yang tak ikut perang semalam, dia orang datang lagi. Yang kamu menang itu turut serta sama menyertai pada malam ni. Mereka menyesal sekali kerana terlepas peluang semalam. Di kalangan mereka itu membuat rasa dendam terhadap kamu yang tidak pernah aku lihat sepertinya. Abu Sufyan berkata, Jahannam kamu, dia kata, apa yang kamu katakan ini, makilah bahasanya. Jawab Ma'bad, demi Allah aku berpendapat. Dia orang musyrik pun dia bila bersumpah sebut nama Allah juga. Sebab tu kita sebut musyrik.
Sebab dia mengaku Allah yang cipta langit, bumi, cipta manusia, cipta ni. Tapi dia sembah pada berhala tu, berhala ni. Dia kata nak minta hujan, nak minta rezeki, sembah pada berhala ni, dia sampai pada Allah. Nak minta sembuh penyakit, berhala ni pula, dia sampai pada Allah. Sebab tu, banyak pula Tuhan ni, wakil-wakil Tuhan. Sebab tu kita anggap dia sebagai musyrik yang berkongsi kuasa Allah dengan benda-benda lain. Menganggap batu ni sama dengan Allah. Tak boleh lah benda tu, kan? Itulah namanya musyrik. Jawab Ma'bad, demi Allah aku berpendapat lebih baik kamu pergi sebelum kamu lihat sendiri barisan hadapan tentera itu di sebalik bukit ini. Abu Sufyan kata, demi Allah kami pun sudah sekata untuk melancarkan serangan terhadap mereka, biar sampai ke akar umbi. Ma'bad jawab balik, jangan buat gitu, aku sekadar berikan nasihat. Dia kata jangan, dia duk pengaruh supaya dia orang ni jangan suruh patah balik. Maka ketika itu runtuhlah semangat dan tentera-tentera Mekah dah mula longlai. Dengar kita, jangan pergi, bahaya kau pergi ni, habislah, kan? Mereka mula merasa kecut takut, tidak ada jalan lain kecuali meneruskan perjalanan pulang ke Mekah. Akan tapi Abu Sufyan turut melancar perang saraf dalam menentang tentera Islam dengan harapan dia berjaya menghalang kemarahan tentera Islam daripada terus mengusir mereka. Memang pun dia berjaya menghindarkan daripada bertemu mereka. Sebenarnya dia tertipu. Dalam perjalanannya dia menemui satu rombongan Bani Abdul Qais yang hendak menuju ke Madinah. Lalu dia berkata kepada mereka, bolehkah kamu sampaikan pesananku ini kepada Muhammad? Nanti aku hadiahkan kepada kamu anggur kering di pasar Ukaz, sepenuh muatanmu apabila kamu pulang ke Mekah nanti. Mereka menjawab, baiklah. Kata Abu Sufyan, sampaikan kepada Muhammad bahawa kami telah mengumpulkan bala tentera untuk menyerang dan menghabiskan riwayatnya serta riwayat para sahabatnya. Kemudian rombongan itu pun sampai kepada Rasulullah, rombongan daripada Abdul Qais tadi ni, dan para sahabatnya yang sedang menanti di Hamra al-Asad. Lalu memberitahu pesanan Abu Sufyan itu. Rombongan itu berkata, sungguhnya mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk menghadapimu, maka takutlah kepada mereka. Tetapi kata-kata itu hanya lagi menambah keimanan. Sahabat Nabi takkan takut, mereka lagi nak pergi perang, kan? Dia orang rasa cemburu sebab kawan dia orang yang datang ni, sebab rasa cemburu dia orang tak mati syahid, kawan tu dah mati syahid. Jadi bila dengar kata dia orang lagi kuat, lagi nak pergi, kan? Bukan lagi lari. Semangat orang Islam macam tu, kan? Sesungguhnya mereka telah mengumpul kekuatan menghadapimu, maka takutlah pada mereka. Tapi kata-kata itu hanya lebih menambah keimanan di kalangan orang Islam. Lalu mereka menjawab, memadailah Allah bagi kami, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik pelindung. Ini ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sebagaimana yang dalam sebut dalam ayat ni, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshaw fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ayat ni hasbunallahu wa ni'mal wakil boleh dijadikan zikir amalan kita yang saya sebut dulu, mungkin sebut sini kan? Dah bagi tahu dulu. Hasbunallah, okay, 70 elok 70 pagi 70 petang. Tapi sebaiknya kita baca dulu ayat ni. Ni surah Ali Imran ayat 173. Baca dulu, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baru ulang hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali. 70 kali, kan? Lepas tu dah tamat 70 kali, baru sambung ayat 174. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsasum su' wa tabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlil 'azim. Apa maksudnya? Mereka ni yang kena dapat upah tadi ni, Bani Abdul Qais ni, mereka ni datang kepada orang-orang Islam berkata bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpul tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun pada mereka, jangan pergi perang, duk pengaruh supaya jangan keluar perang. Maka berita tu menambah keimanan orang beriman, sehingga mereka kata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah untuk kami Allah menolong, ialah sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka apa jadi? Allah bagi jawapan, fanqalabu bi ni'matin. Dengan sebab tu pergi juga mereka kejar musuh, mereka kembali balik daripada kejar musuh tadi, dah pergi tak jadi perang, tak ada pun, musuh dah cabut lari dah. Mereka balik dengan mendapat nikmat yang banyak, kan? Dapat peniaga, dapat untung limpah kurnia, keuntungan yang besar.
Mereka tidak disentuh oleh suatu bencana pun, tak ada luka apapun. Serta mereka pula menurut redha Allah, dapat redha Allah lagi pula. Untung dunia dapat, untung akhirat dapat. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang maha besar. Katakan apa ni, kalaulah kita menghadapi musuh yang besar, macam yang tadi juga, tapi ulang 450 kali. Dan ya. Kalau kita rasa orang duk buat kita ni kacau ni, tak tenang kita pun kan, ada musuh duk tunggu kita menakutkan, maka kita baca yang tu tapi ulang 450 kali. Elok dalam keadaan yang pertama berwuduk, yang kedua tengah malam. Tengah malam, waktu sunyi betul-betul kita konsentrate, khusyuk kan. Dan maksudnya menghadap kiblat, wuduk tengah malam menghadap kiblat, selepas sembahyang hajat kita ataupun lepas tu buat hajat. Jadi kita doa lah, minta. Rasulullah terus menetap di Hamra Asad sehingga hari Isnin. Dia keluar tadi Ahad sampai besoknya Selasa, Rabu 10, 11, 12 Syawal tahun 3 Hijrah. Kemudian baginda pun pulang ke Madinah. Sebelum pulang ke Madinah, baginda dapat menangkap Abu Izzah Al-Jumahi. Sebab dia ni sebab tak tahu, seorang yang pernah menjadi tawanan dalam perang Badar dan dibebaskan secara percuma oleh Rasulullah SAW, memandangkan dia seorang yang miskin dan punya anak-anak yang ramai, dengan syarat dia berjanji tidak akan menentang Rasulullah lagi. Akan tetapi dia belot dan memungkiri janji. Lantas dia mengobarkan pula semangat orang-orang musyrikin melalui syair-syairnya supaya menentang Nabi SAW, seperti yang telah diceritakan sebelum ini. Dia juga turut keluar untuk merangi Nabi di medan Uhud. Dia berpihak pada musyrikin, sedangkan dia dah janji dengan Nabi takkan lawan Nabi lagi. Apabila dia ditangkap oleh Rasulullah SAW sekali lagi, dia merayu, wahai Muhammad, lepaskan aku, berilah peluang kepadaku sekali lagi. Biarkanlah aku dapat mengurus putri-putriku. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang aku lakukan ini. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, nanti kamu akan menepuk dua belah pipimu apabila sampai di Mekah, dan kamu akan mengatakan aku berjaya menipu Muhammad 2 kali. Seronoklah kan. Orang mukmin tidak akan disengat 2 kali dalam satu lubang kan? Takkan kena perangkap yang sama. Kemudian Rasulullah baginda mengarahkan Az-Zubair bin Awam dan Asim bin Thabit supaya memancung kepalanya kerana dia khianat. Ini pengkhianat. Khianat Rasulullah SAW sebab dia janji. Bila janji, betul mungkin janji, sebut pengkhianat. Khianat boleh dibunuh. Dia tak Islam. Baginda turut menghukum mati ke atas seorang perisik Mekah, iaitu Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abil As, iaitu datuk kepada Abdul Malik bin Marwan. Malik bin Marwan ni salah satu khalifah. Malik bin Marwan khalifah Muawiyah zaman Umawi tu, Bani Umayyah tu. Okey. Sebelah ibunya. Ini kerana setelah orang-orang musyrikin pulang dari Uhud, si Muawiyah ini, dia Muawiyah banyak, ramai. Jangan keliru. Muawiyah bin Abu Sufyan, anak Abu Sufyan. Tadi kita sebut Abu Sufyan kan, ketua musyrikin. Anak dia Muawiyah dah masuk Islam awal-awal. Anak dia masih musyrik, Abu Sufyan. Muawiyah dah Islam, jadi penulis wahyu Nabi. Dan anak Abu Sufyan seorang lagi perempuan, Ummu Habibah, itu jadi isteri Nabi. Ummu Sufyan tak masuk Islam lagi. Dan Ummu Sufyan tak pernah larang anak dia Ummu Habibah ni kena kahwin dengan Nabi. Tak larang pun. Dan akhirnya Abu Sufyan baru masuk Islam tahun 8 Hijrah. Jadi ini Muawiyah lain. Ada lagi Muawiyah bin Muawiyah, itu cerita sahabat Nabi. Yang ni Muawiyah bin Mughirah, ini masih menentang lah. Ini kerana setelah orang musyrikin perang Uhud, si Muawiyah ini datang berjumpa anak saudaranya Osman bin Affan. Ini keluarga dia. Tapi senang Osman, sahabat Nabi lah. Meminta diberikan perlindungan keamanan. Minta supaya anak saudara tolong, lindung. Ujuk Nabi jangan bunuh dia. Kan?
Lalu Osman minta kepada Rasulullah merayu supaya memberikan keamanan kepada Muawiyah bin Mughirah tadi. Dan Rasulullah SAW bersetuju memberikan keamanan dengan syarat jika dia masih berada di Madinah setelah 3 hari, maka dia akan dibunuh. Kan? Setelah Madinah sepi dari tenteranya, dia menetap di situ lebih dari 3 hari sambil mengintip-ngintip lagi bagi pihak Quraisy. Masih ada buat perangai jahat lagi. Apabila tentera Islam pulang, dengan tergesa-gesa Muawiyah lari keluar. Lantas Rasulullah SAW mengarah Zaid bin Harithah dan Ammar bin Yasir menjejakinya sehingga akhirnya mereka berjaya membunuh dia. Juga pengkhianat. Tidak syak lagi bahawa peperangan Hamra Asad bukanlah peperangan yang berasingan dan tersendiri, malah ia adalah sebahagian daripada peperangan Uhud dan pelengkap perang Uhud tadi ni. Itu kita jarang dengar perang Hamra bin Al-Asad ni. Sebab ni memang kalau saya pun cerita pada orang, masih siri perang Uhud. Kan? Nabi datang semula, dah balik, datang balik. Kan? Tapi sengaja kita punya ni diasingkan. Diasingkan. Buat tajuk kecil pula, iaitu perang Hamra Asad, kerana tempat Nabi berkemah tu nama Hamra Al-Asad. Ternyata bahawa perang ini adalah salah satu episod dan rentetan dalam perang Uhud. Para pengkaji membahas secara panjang lebar tentang keputusan perang ini. Adakah benar-benar ada kekalahan padanya atau sebaliknya? Memang tidak diragui bahawa kelebihan ketenteraan pada episod kedua berpihak kepada tentera musyrikin. Perang yang kedua pada Uhud tadi ni, Uhud yang sebenar yang di medan Uhud itulah. Mereka berjaya menguasai pentas perangan, sementara kerugian jiwa lebih banyak di pihak tentera Islam 70 orang tadi. Satu kumpulan daripada tentera Islam memang benar-benar mengalami kekalahan. Keseluruhan rentak perang itu memihak kepada tentera musyrikin, akan tetapi di sana terdapat beberapa perkara yang menghalang kita menganggap semua yang dicapai oleh musyrikin itu adalah kemenangan memang. Dia huraikan, sebolehnya kita jangan anggap Nabi kalah. Ada sebab-sebab yang dia akan diceritakan. Memang kalau kita cerita, nampak macam Nabi kalah, tentera Islam kalah. Tapi sebenarnya dia nak menafikan. Dia tak nak sebut Nabi kalah tu. Ada sebab. Yang Islam ni dikebumikan sama dengan tentera-tentera Uhud. Semua tentera Uhud dikebumikan. Yang kena pasti sebagai syahid jugalah. Yang mana? Perang Uhud yang masa perang. Yang kedua ni, Hamra Asad ni. Dia tak berlaku perang pun sebenarnya. Tak berlaku pun. Tapi yang ramai tentera muslim yang berkorban tu. Itu di Uhud yang inilah. Yang betul-betul Uhud tu kan. Yang betul Uhud tu 70 orang. Yang perang Hamra Asad ni dah sejuk lah, beku lah. Kontrol boleh. Jadi yang perang Hamra Asad ni dia kejar musuh pun tak mai. Tak jadi datang. Tak jadi perang lah. Balik gitu je. Yang pastinya tentera Mekah tidak berupaya menguasai markas tentera Islam. Sementara sebahagian besar tentera Islam tidak melarikan diri walaupun dalam suasana berkecamuk. Dia kata sebenarnya kalau ikut orang kalah akan lari. Dalam perang Uhud yang sebenar nak cerita ni, alasan dia pertama, dia kata Nabi tak disebut sebagai kalah sebab Nabi tak lari pun. Nabi masih duduk situ sehingga musuh yang lari. Kan? Maksudnya kalau musuh tak lari, mungkin Nabi ada semangat lagi untuk lawan lagi. Siri tu masih ada di situ. Faham tak? Kan? Jadi kerana musuh lari balik awal-awal, jadi Nabi tak serang dah lah. Sebab tu dia kata Nabi masih diisytiharkan sebagai menang. Jadi menang kalah bukan kerana mati banyak, mati sikit. Dia kata. Jadi orang kalah ni akan lari. Orang menang ni akan tunggu. Nabi lah yang menang sebab Nabi tunggu tu sampai musuh lari. Kan? Dah tak ada musuh baru Nabi balik ke Madinah. Itu alasan dia kata. Walaupun dalam keadaan suasana kecamuk, dia kata, maka mereka terus menentang sehingga dapat berkumpul di sekitar pusat markas. Barisan tentera Islam tidaklah sampai diusir oleh tentera Mekah. Seperti dalam perang Badar, tentera Islam perang sampai tentera musuh angkat bendera mengalah dan mereka lari balik. Kan? Yang Uhud pun Nabi tak lari balik.
yang lari balik musuh musyrik. Sebab tu dia kata Nabi tak kalah. Dan tidak seorang pun di kalangan tentera Madinah yang ditawan oleh tentera kafir. Tak ada pun kena tawan. Tak macam Badar dulu. Badar dulu orang Islam tawan ramai tentera orang Mekah. Yang ni tak ada tawan pun. Tentera kafir pula tidak memperoleh sebarang harta rampasan perang. Malah orang Islam yang ambil harta rampasan dia orang. Kan? Macam mana kita boleh kata orang kafir menang? Dia tak mau kata orang kafir menang, Nabi kalah. Tak. Salah. Mereka tidak terus melancar episod ketiga peperangan tersebut walaupun tentera Islam masih lagi berada di markas mereka. Jadi dalam siri Uhud ni, okey, yang pertama kan Islam ikut perancangan Nabi sehingga musuh berkecamuk lari. Itu kira siri pertama, episod pertama. Lepas tu yang duduk atas bukit lari turun kan? Lari turun, musuh nampak bukit dah kosong, dia orang lari naik atas. Tu episod yang kedua. Episod kedua. Jadi masa episod pertama tadi ni musuh yang terbunuh semuanya, tak ada orang Islam terbunuh pun. Lepas tu episod kedua ni mereka dah rampas bukit. Bila rampas bukit, mereka kuasai, kacau orang Islam pula sehingga orang Islam berkecamuk. Itu yang orang Islam mati syahid ramai. Kan? Tapi Nabi hanya berkumpul di satu tempat, tak lari balik. Kan? Dan mereka lawan, masih bertahan lawan sehingga ramai yang berkumpul di Gunung Uhud berehat di situ kerana nak rawat sekejap, bukan nak lari balik. Tapi musuh kata kami dah menang. Tiba-tiba dia orang isyar, dia orang sendiri kata kami dah menang. Dia orang pun undur balik. Jadi itu yang pengarang kitab kita kata ni, mana boleh isyar kata dia orang menang, padahal Nabi masih hidup ada lagi. Dan dia orang tak rampas pun harta rampasan perang, Nabi yang ambil harta rampasan perang. Itu sebagai tanda kemenangan. Dia berjaya tawan, berjaya ambil harta rampasan musuh. Okey. Mereka tidak terus melancar, dah balik yang kedua tu, tak datang lagi pula untuk serang pula. Tapi Nabi yang datang lagi untuk halau dia orang keluar tadi ni di Hamra Asad. Itu episod yang ketiga. Faham? Nampak? Jadi perang Uhud macam 3 episod. Termasuk Hamra Asad ni yang ketiga tu. Mereka tidak bertahan menanti di medan peperangan musuh selama sehari atau 2 hari lagi, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di kalangan pasukan tentera yang menang. Yang menang biasa tunggu, lawan lagi sampai angkat menyerah, baru dikira kalah ataupun lari balik. Malah mereka dengan segera beredar meninggalkan medan tempur sebelum tentera Islam meninggalkannya. Mereka yang balik dulu. Mereka pula tidak berani masuk ke Madinah untuk merampas tawanan dan harta benda, padahal Madinah hanya tinggal berapa langkah saja lagi untuk mereka sampai. Apatah lagi kota Madinah terbuka dan sepi daripada pertahanan sama tu. Waktu tu tak ada siapa nak kawal. Kalau musuh ni lari masuk kota Madinah, memang habis ramai lagi orang Islam di Madinah yang terbunuh, perempuan dan sebagainya, kan? Sebab tentera Nabi semua dah keluar sini, tapi mereka tak pergi. Semua faktor ini menjadi sandaran yang kuat bahawa apa yang diperoleh oleh pihak Quraisy tidak lebih daripada mendapat peluang untuk menimbulkan kerugian teruk. Dia kata hanya merugikan orang Islam je lah, syahid, kan? Itu je, menyebabkan dia orang sakit parah, tapi tak boleh isytiharkan mereka ni menang. Pada waktu yang sama mereka gagal untuk mencapai objektif mereka, iaitu menghapuskan tentera Islam setelah berjaya melakukan operasi pengepungan. Padahal kerugian seperti menimpa tentera Islam itu tidak kurang berlaku juga di kalangan pasukan menang. Dia orang banyak harta yang hilang, kan? Jadi tak boleh nak kata dia orang menang, Nabi kalah. Jadi saya pun pernah dululah kita duk cerita, kita nampak dari sudut, nampak Nabi parah apa semuanya, tentera Islam parah, kita selalu cakap tentera Uhud kalah, kan? Tapi itulah alasan yang dibuat oleh pengarang kitab ni bagus, sehingga kita nampak bahawa perang Uhud tu kita tak bolehlah kata Nabi kalah, Nabi masih mempertahankan, Nabi masih bersemangat untuk serang semula. Tapi yang lari lentang pukang adalah musuh. Sepatutnya kita boleh juga kata perang Uhud adalah siri peperangan kemenangan, cuma kerugian banyaklah sebab syahidnya ramai, kan? Itu je. Dan cedera pun ramai. Okey.
Maka ternyata ia jauh seperti yang disebut tadi yang terakhir. Adapun untuk mengatakan bahawa kejayaan itu adalah sebagai kemenangan, maka ternyata jauh, dia kata musuh jaya, salah. Malah ketegasan Abu Sufyan untuk patah balik dan meninggalkan medan perang menegaskan bahawa dia takut berlaku sesuatu yang buruk dan kekalahan kepada tenteranya jika peperangan itu terus ke episod yang ketiga. Hal ini lebih ternyata bila kita melihat bagaimana pendirian yang diambil oleh Abu Sufyan dalam peperangan Hamra al-Asad. Hamra al-Asad ni hanya kena halau je, tak ada perang bunuh-bunuh pun. Okay. Justru bolehlah dikatakan bahawa perangan itu adalah perang yang belum muktamad, belum, macam tak selesai pun. Tak boleh isyar kau ni menang, musuh menang. Setiap pasukan mendapat habuan masing-masing, iaitu ada habuan menang dan ada habuan kalah. Kemudian kedua pasukan itu meninggalkan peperangan tanpa meninggalkan medan tempur dan markasnya untuk ditakluk oleh pihak musuh. Inilah artinya peperangan yang belum muktamad. Inilah diisyarkan oleh Al-Quran melalui firman-Nya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Dan janganlah kamu lemah, rasa lemah. Janganlah kamu rasa lemahlah aku, kita habislah, kalah lah. Jangan rasa lemah, hilang semangat dalam memburu musuh yang menceroboh itu, iaitu kufar Quraisy. Karena kalau kamu menderita sakit, luka sakit, ada yang mati, maka sungguhnya mereka pun menderita juga, ada yang sakit juga, cedera juga dia orang tu pun, kan? Seperti penderitaan kamu. Dan letih, dia orang pun letih juga, kan? Harta banyak hilang, dia orang lagi banyak harta yang hilang. Sedang kamu mengharapkan daripada Allah, kamu dapat redha Allah, mereka tak dapat. Harta mereka hilang seperti mana kamu hilang, dia orang lagi banyak. Jiwa terbunuh, memang dia orang pun ada juga yang terbunuh, kan? Tapi kamu dapat redha Allah, dapat syurga, dia orang apa pun tak ada, kan? Itulah orang Islam. Mengharap dari Allah apa yang mereka tidak dapat harapkan, iaitu balasan daripada yang baik pada hari akhirat kelak. Dan ingatlah bahawa Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam ayat ini Allah menyamakan antara kedua belah pihak dari segi sama-sama menerima kesakitan dan sama-sama dapat memberikan padah kepada pihak lawan. Ini berarti bahawa keadaan kedua-dua pihak itu adalah seimbang, di mana kedua-dua pasukan berpatah balik ke tempat masing-masing dan tidak ada yang mendapat kemenangan. Jadi kesimpulan dia kata sekurang-kurangnya kita anggap macam seri lah, kan? Kalau tak mau kata Rasulullah menang pun, kita kata seri, tak ada siapa kalah, tak ada siapa menang. Itu sekurang-kurang pendirian kita dalam perang Uhud. Jadi saya pun kena betul lah pendirian. Lalu kita ada cerita perang Uhud, Nabi kalah kan. Tapi bila dia hurai macam ni, nampak jelas bahawa betul-betul lah Nabi tak boleh dianggap sebagai kalah dalam perang Uhud ini. Dalam perang Uhud banyaklah disebut dalam ayat Al-Quran, dibawalah beberapa contoh ayat Al-Quran yang membuktikan tentang cerita tentang perang Uhud ni. Antaranya adalah wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin, dan ingatlah Muhammad ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang beriman pada tempat masing-masing untuk peperangan di medan Uhud. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Imran banyak lepas ni rentetan cerita-cerita tentang ayat Quran yang menceritakan tentang Uhud. Jadi kita akan datang, kita masuk tajuk barulah. Perang apa pula? Tinjauan dan operasi antara Uhud dan Ahzab. Siri perangan di antara Uhud dan Ahzab. Ahzab berlaku khilaf antara 7 ataupun 6 hijrah. Uhud tadi 3 hijrah. Jadi dalam 3 tahun tu apa berlaku? Diceritakan nantilah. Wallahu ta'ala. Itulah nampak dibenarkan pula. Dia buat dokumentari, dia pemberita buat kan. Saudi sekarang dia sekarang hukum tak, dia nak menghalalkan hukum dah. Itulah memang sebenarnya apapun yang berlaku sekarang ni sebagai perjalanan kepada kiamat dunia, kan? Memang itu tanda-tandanya
Memang apa ni, Saudi dah mula longgarkan peraturan Islam sebenar. Orang perempuan sekarang pun dia tak wajib dah pakai tudung. Dah boleh pakai moden-moden dah. Lepas tu perempuan-perempuan dia orang buat kelab anjing. Kelab anjing ada di Saudi. Dia kata kami kerajaan Saudi masih, ini berita lama lah, maksudnya masih tak menerima apa ni, anjing ni tak boleh jaga, tak boleh buat binatang peliharaan. Jadi dia buat kelab tersembunyi. Tapi sekarang ni dah bebas, boleh bawa ke pantai, bawa ke kan, anjing, peluk-peluk, cium-cium anjing. Jadi dah kelonggaran tu menunjukkan bukti bahawa Islam ni dah penghujung sampai kepada peristiwa Imam Mahdi akan muncul. Itu tanda. Bila Islam mula longgar, yang ni yang patut ketat dah longgar, tanda pemimpin Islam tu dah mula goyah, dah mula cenderung kepada bukan Islam, tapi akan datang khalifah terakhir kata Nabi daripada keturunanku, iaitu Imam Mahdi. Jadi tak lama lah. Dan petanda tak lama lagi Imam Mahdi nak muncul. Tanda salah satu hadis nak sebut khalifah Islam yang menguasai kota Mekah Madinah ni, dia akan meninggal dunia dan meninggalkan dua putera dia. Putera ni berebut nak ambil takhta tu. Berebut dua-dua perang sama dia orang ni. Tiga orang. Tiga putera dia berebut nak ambil takhta. Ketiga-tiga terbunuh, seorang pun tak dapat. Akhirnya yang jadi khalifah adalah Imam Mahdi. Jadi nampak bunga-bunga tu dah ada kan. Salman meninggalkan anak dia Muhammad, sedangkan nak ikut susunan raja tu Muhammad ni tak layak lagi. Ada lagi dua orang yang lebih layak daripada dia. Dua orang ni tak duduk diam dan orang hebat juga kan. Jadi berebutlah, lagi Salman pun nak naik, kawan ni dua pun nak naik, bergaduh semua, perang. Jadi itulah, bila kita kalau kita sempat hidup di zaman Imam Mahdi muncul nanti, maka walak ni maksudnya ikutan, kita patut ikut siapa? Ikut Imam Mahdi. Apa yang dia kata kita laksanakan. Imam Mahdi bukan pemimpin Saudi je, dia pemimpin untuk seluruh umat Islam, termasuk kita di Malaysia, di mana saja. Kita kena taat kepada perintah dia. Dia mula muncul di Mekah, di depan Kaabah. Lepas tu dia akan pergi sampai ke Syam, Syria sekarang lah. Dan Syria sekarang juga sebagai tanda Imam Mahdi. Nabi kata zaman Imam Mahdi akan muncul tentera yang paling kejam, dipanggil tentera Sufyani. Kalau sekarang pun dia bunuh ikut dan ni, nampak kejam dah, nak sangat kejam, sehingga tentera ni hantar nak runtuh Kaabah. Cerita panjang lah kan. Jadi Imam Mahdi sebelum dia orang sampai runtuh Kaabah, Imam Mahdi berjaya tawan dia orang di Syam, di Damsyik, Syria sekarang. Dan sehingga Imam Mahdi tawan pula Baitul Maqdis. Tu juga bertanda Imam Mahdi tu. Baitul Maqdis dah tutup, tak boleh masuk kan. Tutup ni mungkin kita nampak sebab coronanya sebagainya, tapi perancangan dia orang dalam tu, dia orang memang Israel nak ambil ni. Kesempatan orang Islam tak boleh datang ambil, dia adalah perancangan apa yang dia buat sekarang ni. Dan sampai dan kita nampak orang Islam mana-mana kuasa pun takkan berjaya halau Yahudi daripada Palestin, kecuali Imam Mahdi. Imam Mahdi tak halau, cuma dia ambil Baitul Maqdis dulu. Dia tak halau keluar, dia tak bunuh lagi. Datang Nabi Isa, baru Nabi Isa misi bunuh Yahudi yang ada sekitar. Sebab tu Yahudi sekarang kuat di situ. Bila kuat, dia tawar mana-mana Yahudi negara lain, mai duduk sini, kami bagi allowance, kami bagi rumah free, kereta free, gaji bulanan kan. Dia tawar semua Yahudi kumpul. Tu menandakan kebenaran Nabi, iaitu Nabi Isa nak datang. Nabi Isa bunuh Yahudi di Palestin je, dia tak pergi Amerika, dia tak pergi negara-negara lain. Betul lah sekarang ni Yahudi di Palestin sekarang duk cari orang Yahudi, mai duduk, tarik mai sini, kumpul satu tempat. Senang Nabi Isa bunuh satu tempat je. Jadi apa yang berlaku ni kita nampak semua susunan Allah Ta'ala ada kepada ke arah akan datang. InsyaAllah cerita Imam Mahdi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allah barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, wa barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawmal qiyamah ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.